Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulakan video berkaitan dengan topik 2.4, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okay, sebenarnya saya dah pernah buat video berkaitan dengan isomer ni. Okay, cuma masa tu was KBSM. So kalau tengok pada playlist, okay, kalau pergi channel saya, dia ada satu playlist ni, yang ini. Okay. KBSM, Kimia Tingkatan 5, 2.4, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Memang di dalam silibus KBSM pun ada pelajari benda ni. Cuma dia punya penyusunan tu lain sikit sebab masa KBSM, susunannya adalah untuk setiap satu siri homolog tu diterangkan apa isomernya, ada berapa isomer. So, untuk KSSM ini, dia dah macam rangkumkan semua sekaligus. Okay, sebab actually whichever siri homolog pun cara penamaan dia tu sama je. So before we go macam mana step by step untuk penamaan tu, okay, kita tengok dulu apa maksud isomer ni sebenarnya. Okay, so yang you dah pelajari dalam tingkatan 4 sebelum ini, ada satu istilah nama dia isotop, remember tak? Okay, isotop adalah atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza. Okey. So, bila you ada satu istilah yang ada perkataan dekat depan dia iso, mesti ada something yang sama. Okey, sama macam minuman isotonik. You belajar dalam biologi kan, iso, mesti ada something yang sama. So, dalam kes isomer pula, apa benda isomer ni? Okay, isomer ni, molekul tu ada formula molekul yang sama. Saya prefer sebenarnya molekul ini ditulis molekul-molekul. Sebab dia mesti lebih daripada satu molekul. Tapi diorang ni mempunyai formula molekul yang sama. Tapi formula struktur dia berbeza. Bermaksud apa? Cara kita nak melukis dia berbeza. Kalau ingat lagi video yang sebelum ini, saya pernah sebut tentang propan 1 ol, propan 2 ol, yang mana kita lukis formula molekul dia masih propanol punya formula molekul. Contoh C3H7OH kan untuk propanol. Tetapi placement of kedudukan di mana letaknya kumpulan hidroksil, kumpulan berfungsi bagi alkohol itu, menyebabkan bila kita lukis tu nanti formula struktur tu akan berbeza disebabkan perubahan pada kedudukan kumpulan hidroksil tu. So kita akan tengoklah benda ni step by step. Don't worry, ada guideline dia. Okay. So dalam silibus SPM, kita sebut istilah dia keisomeran struktur. When you go further into chemistry, dia ada more than this lah, bukan hanya struktur sahaja. Okay. So dalam silibus SPM ada ini je, keisomeran struktur adalah apa? Fenomena suatu sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi dua atau lebih formula struktur yang berbeza. So bila you can draw lebih daripada satu formula struktur, baru you kira molekul tu ada isomer. Satu benda yang you kena tahu adalah tak semua molekul sebatian karbon ni ada isomer, tak semua. Sama macam kes isotop tu lah, tak semua unsur ada isotop, macam tu. So, kita tengok dulu apa benda keisomeran struktur. Yang pertama, keisomeran rantai. Apa pula keisomeran rantai? Basically, you wujudkan, selalunya kita lukis, selama hari ini kita lukis straight chain, rantai lurus. Ini istilah dalam bahasa Inggeris dia adalah straight chain. Okey, kita lukis rantai lurus. Okey. Sekarang ni kita boleh juga lukis formula struktur. Contoh bagi ni. Ni siapa ni? Ini adalah butana kan? C4H10. Kita boleh wujudkan cabang. Tetapi kalau you tengok kat sini, okey, ini ada C4, H ada 10. Bilang. Ada 10 H. So ini C4H10. Yang ini pun, yang cabang ni pun ada 4 karbon, nampak? 1, 2, 3, 4, C4. H dia pun ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H 10.
Nampak tak bahawa formula molekul dia masih C4H10. Formula molekul yang sama. Tetapi formula struktur, that means cara you lukis dia adalah berbeza kerana dalam second molekul ni kita dah letak cabang. Dan cabang ni dipanggil keisomeran rantai. Okey. So untuk alkana, dia ada keisomeran rantai lah. Tetapi untuk contoh alkina, alkuna dan juga alkohol, dia akan ada keisomeran kedudukan. Kenapa dia sebut keisomeran kedudukan? Kita tengok kat mana dia place the double bond. Okay. Untuk formula struktur yang pertama, okay, dia letak carbon double bond ini dia letak antara carbon nombor 1 dengan nombor 2 kalau saya boleh nomborkan ni. Tapi untuk struktur yang kedua, formula struktur yang kedua, dia letak double bond itu antara carbon nombor 2 dan nombor 3. So ini dipanggil keisomeran kedudukan sebab you dah ubah kedudukan double bond itu. So dalam kes ini, walaupun kedua-duanya adalah C4H8, tapi cara you lukis tak sama. So efek dia kepada cara lukis yang tak sama, iaitu formula struktur tak sama, adalah pada nama dia. Yang ini akan jadi ada 4 karbon kan, but. Okay. Double bond berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2. So but 1 ina. Sebab 1 being the smaller number, kita akan pilih 1 lah. Okay. Yang the second one, dia akan jadi but 2 ina. Kenapa but 2 ina? Sebab double bond berada antara karbon nombor 2 dan nombor 3. 2 being the smaller number, so kita kena tak 2 lah. Okay, nampak tak? So itu the pengenalan awal lah supaya you ada at least some idea as to what isomer is about. Okay. So apa dari segi persamaan dan perbezaan isomer ni, contohlah. Okay, saya padam ni sebab terlalu banyak contingan ni. Okay. So persamaan untuk setiap satu isomer ini, okay, yang sama ada rantai lurus atau rantai bercabang, atau yang ini yang double bond dekat karbon nombor 1 dengan nombor 2, and then double bond dekat karbon nombor 2 dengan nombor 3, persamaan dia adalah sifat kimia dia. Maksudnya kalau dia alkana, tindak balas dia masih ada 2 je lah. Pembakaran dengan penukar gantian. Kenapa? Sebab kumpulan berfungsi dia sama. Kalau alkina, dia akan ada pembakaran, penambahan dan juga pengoksidaan. Kedua-dua ni akan mengalami sifat kimia yang sama. Okey. Apa yang akan berbeza? Akan berbeza dari segi sifat fizik. Contoh sifat fizik adalah takat lebur dan takat didih. Contoh dalam kes alkana ini, okey, yang rantai lurus versus yang ada cabang. Yang ada cabang ni, takat lebur dan takat didih dia adalah lebih rendah. Okay, takat lebur dan takat didih adalah lebih rendah berbanding yang rantai panjang. Okay, so that's why dia ada statement dekat sini. Ini daripada buku teks. Semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didih. Okay. Dan like I said, seperti yang saya dah sebut, tak semua molekul sebatian karbon ada isomer. Contoh macam metana. Metana kita akan lukis macam ni je. Okay? Dia takkan ada isomer because there's no way you are going to tonggang terbalikkan dia. Masih rupa dia macam ni juga. So, bagi kes metana, dia tak ada isomer. Sama macam etana. Etana pun tak ada isomer. Sebab you lukis macam ni pun sama. Okay? You lukis macam mana lagi? You nak lukis dari atas ke bawah, itu pun sama je rupa dia. Maksud saya adalah macam ni. Sebab apa? Untuk alkana, isomer hanya akan wujud kalau you boleh buat cabang. Dalam kes ni, you tak boleh buat cabang. Okay, so bermaksud yang tadi yang saya lukis the first one dengan the second one yang saya lukis ni, sama je. Benda yang sama. So, metana, etana tak ada isomer. So macam mana nak tahu berapa banyak isomer yang ada? Yang itu kita kena draw dan oleh kita will nampaklah berapa banyak. So bilangan isomer ini untuk sesuatu molekul akan bertambah bila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Contoh dalam kes alkana,
isomer hanya akan bermula dengan butana C4H10. Even propana pun belum ada isomer lagi. Okay, so mungkinlah di awal ni you belum apa benda isomer ni. So in the next video saya akan guide you macam mana nak lukis isomer. Kita start dengan alkana, lepas tu kita pergi alkina, alkuna, alkohol dan sebagainya. Then only mungkin you akan nampak dari segi macam mana nak lukis, macam mana nak menamakan mengikut IUPAC. Oh ya, saya lupa mention, IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, so inilah badan yang menamakan sesuatu bahan kimia lah kiranya. So dia adalah satu badan lah, satu union, satu kesatuan yang menamakan. It's not that's the only thing yang dia buat, tapi salah satu perkara yang dibuat adalah itulah. Okay, so kita akan tengok dalam video yang seterusnya macam mana step by step untuk melukis isomer dan menamakan isomer itu, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih.